Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama pada malam ini. Terima kasih banyak diucapkan kepada Tuan Pengerusi acara, Tuan Haji Khairul Nizam, bahagia Tuan Muhammad Iswan bin Ismail, Pengerusi Masjid Qaryah Kampung Paya, seterusnya barisan jawatankuasa masjid, Tuan Imam yang dikasihi, barisan imam, barisan jawatankuasa, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah SWT pada malam ini dengan izinnya dapat kita bersama-sama di dalam majlis memperingati hari kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, Masjid Kampung Paya ni tak pernah tak ramai kan, walaupun paya kan, tapi tetap ramai, alhamdulillah. Dan orang perempuan pun ramai kan. Sebab apa? Sebab kita meraihkan kelahiran seorang manusia yang sangat hebat, seorang manusia yang menyebabkan kita berada di dalam rumah Allah pada malam ini, seorang manusia menyebabkan kita mensyukuri hidup yang kita ada pada hari ini, seorang manusia yang menyedarkan kita betapa pentingnya kita hidup dengan selamat, hidup dengan selamat. Selamat ni dengan Islam, selamat dengan agama yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pula pada hari ini sepatutnya menjadi seorang khalifah, meneruskan kesinambungan perjuangan Nabi itu, menyebarkan juga dakwah yang baik-baik, setidak-tidaknya menyebarkan kebaikan ke seluruh muka bumi Allah ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bagaimanakah kecintaan? Kalau kita tanya balik, kalau kita semak, bagaimanakah kecintaan dan juga kasih sayang kita, kerinduan kita kepada Allah dan Rasul pada hari ini? Sekeras mana pun, sekoreh mana pun, kerah tak sampai, koreh pun sampai. Sekoreh mana pun hati kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pasti akan terusik bila disebutkan nama junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak pernah berpeluang melihat wajah indahnya baginda atau mendengar sendiri butir bicara hikmah daripada baginda seluruh isi alam hingga akhir zaman, tapi kita tetap mengakui kehebatan dan kemuliaan junjungan mulia ini. Sesiapa sahaja yang mengenali baginda, menerusi sirah kan, menerusi kisah-kisah yang disampaikan, walau siapa pun penceramah yang datang, walau apa pun kitab yang dibuka, walau apa pun cerita yang disampaikan oleh penceramah, tetap akhirnya akan menyentuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takkan tinggal. Satu watak hero yang tak pernah berganti, tuan-tuan. Kalau drama kita tengok berlaku tukar-tukar hero kan, hero ini bertukar sebab dah tua kan. Tapi Nabi tak pernah, tuan-tuan. Tetap Nabi kita manusia yang hebat, ya. Kalau kita melihat bagaimana perjuangan baginda, daripada mula baginda menyelusuri perjalanan jalan menjulangkan dakwah, pastinya akan terjatuh cinta kita kepada Nabi. Cinta dan rindu baginda kepada umatnya amatlah besar, sampaikan sahabat tanya, "Ya Rasulullah, siapa yang paling kau rindu?" "Ya Rasulullah, aku paling rindu umat akhir zaman." Sahabat pun tanya, "Apa salah kan? Kenapalah dia orang lah yang paling kau rindu? Macam mana aku tak rindu mereka? Mereka boleh taat kepada Allah dan kepada aku dengan tahap tidak sekalipun mereka berpeluang memandang wajah aku." Itu Nabi sebut. Jadi Nabi terlalu sayangkan kita. Dan amatlah menyedihkan apabila umat Nabi Muhammad SAW seandainya dia tidak mempunyai rasa cinta dan rindu kepada Nabi, kerana sesungguhnya kita wajib mencintai baginda. Kerana Nabi pun sebut apa? Nabi kata, tidak beriman seseorang antara kamu selagi mana kamu tidak mengasihi aku lebih daripada kamu mengasihi kedua ibu bapa, anak-anak dan manusia selainnya. Kita hari ini terlampau sayangkan manusia, tapi kita lupa ke Nabi. Tapi bila kita sebut sayang Nabi kan, contohnya, abang sayang saya tak? Bini tanya kan, abang sayang saya tak?
sayang, tapi abang sayang Nabi lagi. Tak kecil hati bini tu dah. Tak ada dah sampai hati abang. Tak. Sebab dia tahu kedudukan Nabi itu istimewa pada semua orang. Malahan orang yang bukan Islam pun mengiktiraf Nabi kita sebagai yang terbaik. Jadi kita ni tuan-tuan dan puan sekalian, yang berpening-pening kan buat maulud ni apa masalah pula kan? Buat maulud berio, panggil penceramah berio, bayar berio, makan berio. Ada makan tak ni? Ada. Okey, nak confirm kan. Sekarang kan berio kan, dia lain semangat itu bila tahu makanan tu. Tapi saya tahu saya masjid Kampung Payo tak pernah tak ada makan. Makin lama makin meriah. Cuma satu lah, dia lupa tanya penceramah agama lu apa. Tiap-tiap tahun tu lah masalah. Sudah ikut selera pengusi tu, tak teraya tu. Tapi tak apalah, harap selera sama lah kan. Saja ya tuan-tuan. Ya. Dan bila kita mengadakan Mauludur Rasul ni sebab nak menzahirkan kecintaan kita. Ada yang cakap, dia kata, apa pula kan? Zaman Nabi makin tak baik, apa kau buat pula? Tu kan ada dah bangsa-bangsa lahir salah bulan ni. Kan? Dah mula beritahu yang menyambut maulud ni semua ni aku kata. Baik kena tahlil ni aku. Kita zikir pas mayang tadi pun ni aku semua tu. Sebab Nabi tak buat tu. Bangang kan? Payah. Cakap elok-elok tak nak dengar kan? Ya memang betul. Baca Yasin salah, apa salah. Semua salah. Semua salah kan? Sedangkan kita buat ni, ini cara kita menzahirkan. Kalau betul lah dia cakap, zaman Nabi dulu tak ada, kita tak boleh, okey, senang cari lah. Tak payahlah pakai handphone. Tak payah pakai handphone. Kau naik unta, cari unta. Jangan salah naik kereta lah. Penceramah belum sampai ke? Belum. Dia naik unta lah, ambil sikit sampai ke mana tu. Dah, kenapa macam tu mana kan? Selagi mana dia tidak bertentangan. Kan? Kita bukannya berjoget-joget tadi, berpoluk-poluk dengan perempuan ke apa, tak ada. Yang kita buat tadi mau kita apa? Kita selawat. Sebab Nabi sebut apa? Nabi sebut inna aulan nasi bi yaumil qiyamah aksarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepadaku. Tu yang kita selawat banyak-banyak tu. Kan? Tadi kita semua berdiri, kan? Oh betul. Kalau selawat duduk tadi ramai menjalar sana ke dinding tu. Kan? Tapi kita berdiri. Macam itulah standard Tak, sebab tadi bukan semua senang berdiri tadi. Bila berdiri tadi, berbunyi-bunyi lutut masing-masing. Okey, kita selawat tu. Terap, tap. Tu lagi sakit lutut, lagi banyak pahala tu. Sebab ikhtiar dia. Sebab apa kau berdiri, kau sakit-sakit lutut. Dan nak selawat. Kata. Nak selawat kepada Nabi dan sayang Nabi. Wah, cerita kan? Pegang dia. Mengotong-otong, pegang lutut ni. Sebab nak selawat pada Nabi. Akhirat besok Nabi jumpa kita. Apa tanda kau sayang kat aku? Dulu setiap kali maulud aku mesti selawat ya Rasulullah. Aku selawat kat kau tu. Sebab digambarkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub, ada seorang lelaki ketika zaman sahabat Nabi, dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dia pandang Nabi, Nabi memalingkan wajah Nabi. Dia kata, kenapa ya Rasulullah, kau marah aku ke? Tak, aku bukan marah kau, tapi aku tak kenal kau siapa. Macam mana lah kau tak kenal? Semua orang kata, guru-guru, alim ulama semua kata, sesungguhnya kau lebih kenal umat kau lebih daripada kau kenal mak ayah kau sendiri. Takkan kau tak kenal aku? Memang betul, aku kenal umatku lebih daripada aku kenal mak ayah aku sendiri, tapi aku tak kenal kau siapa kau kerana kau tak pernah sekali pun berselawat kepada aku. Terjaga daripada tidur, menangis. Memang daripada dulu dia tak pernah selawat. Jadi bila bangun, dia dah menangis itu, mulai saat itu, dia mewajibkan diri dia berselawat ke atas Nabi, tak kurang 100 kali sehari. Selang beberapa minggu, dia bermimpi bertemu dengan Nabi, dan Nabi sebut, sesungguhnya kali ini, aku sudah kenal akan engkau. Jadi selagi boleh selawat, selawatlah. Macam kita ni nak minum kan, ambil Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh, nak bagi faham, kena buat tunjuk cara sekali. Ya, yang benar hawi Tapi itu dah selawat banyak-banyak. Digambarkan dalam kitab yang sama, penyejuk apa ni, Mukasyafatul Qulub kan, kitab apa tu, penenang jiwa.
kita tengok bagaimana digambarkan kepala malaikat tu sampai ke bawah arasy Allah. Kaki malaikat tu sampai ke dasar bumi yang ketujuh. Sayap yang sebelah tutup bumi bahagian barat. Sayap sebelah lagi tutup bahagian timur barat. Bulu-bulu pula menyamai, bulu kat sayap tu menyamai jumlah makhluk yang ada dalam dunia ni. Besar ke tak besar? Itu tak besar tu dikatakan malaikat yang paling kecil sekali. Itu baru saiz Jibril tu. Belum lagi saiz malaikat, banyak lagi yang lebih besar, berganda-ganda besar. Tetapi setiap kali dengan saiz yang macam itu, setiap kali umat Muhammad berselawat, sekali selawat atas Nabi, Allah perintahkan malaikat tadi menyelam ke dalam lautan nur arasy Allah. Bila dia dah menyelam dalam lautan nur tu, dia keluar, dia mengibas-ngibaskan sayapnya, maka gugurlah satu titisan air itu tadi. Setiap satu titisan daripada bulu-bulu yang banyak tadi, itulah jumlahnya. Malaikat mendoakan keampunan dan kesejahteraan umat Muhammad tu sampai hari kiamat. Tu satu kali selawat. Maka betul tak orang yang tak selawat bila sebut nama Nabi, Nabi sebut sebagai kodokut? Betul tak? Betul tak kodokut? Bapak kodokut, bukan sikit lah. Kodamut, kodokut campur komut. Kodamut namanya. Ya. Tu sebab kena selawat. Nabi kata al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang paling kedekut bila sebut nama aku dia tak selawat. Dan satu lagi adalah dengan cara kita sayang Nabi ini adalah kita buat apa yang Nabi gama dan kita tinggal apa Nabi tak gama. Contohlah macam kita tengok kan orang yang minat kek penyanyi K-pop tu lah. Bila ada gama kek penyanyi tu, mula dah digunting seluar baju lengan itu digunting biar sama macam penyanyi tu. Kan? Macam orang dulu lah dia minat artis pop ye kan. Seluar bawah besar kan yang menyapu lantai tu kan. Kan? Dulu kan dia, sebab dia ikut dia gama kat penyanyi tu dulu. Lepas tu dengan dado nampak contoh kan. Contoh baju nampak dado, contoh V tu. Dia dulu sebab gama kat penyanyi. Tetapi ingat tak yang zaman budak-budak minat yang kat punk skinhead tu. Punk skinhead yang tu lebih kurang yang botak skinhead, lepas tu baju kotat, seluar jeans kotat, tapi paruh bawah sikit pada lutut dia punya seluar tu senteng. Itu siap pakai pampers dalam tu, sebab kalau terkancing tak sampai buka tu kan, lambik buka sehari buka tu, sehari makan sehari buka, siap pasal pampers. Dia terlampau suka. Macam tu juga kalau kita dengan Nabi. Maka tu sebabnya tajuk hari ni dikatakan sebagai keluarga sunnah. Malahan Nabi sebut apa? Nabi sebut setelah ketiadaanku nanti aku tinggalkan kalian dua perkara, dan seandainya kalian berpegang kepada kedua-duanya, nescaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apakah dia? Itulah Al-Quran dan sunnah. Jadi kalau kita tengok akhirat nanti kan, akhirat nanti kita akan dibangkitkan dengan keadaan telanjang bulat ikut amalan masing-masing. Ada yang dengan tunggangan, ada berjalan kaki, ada jalan dengan tangan, ada jalan dengan siku. Malahan ada yang berjalan dengan muka. Hino tuan-tuan. Masa itulah baru tahu kan level kita kat mana. Yang kita berlagak-lagak benar latih dunia ni. Yang kau rasa kau tahu tak dan siapa? Masa tu kau tahulah kau siapa. Kan, yang orang belagak-lagak benar lah kan atas dunia ni, dia tahulah kan. You know who I am? Ayat kan. Kau tahu aku siapa kan? Tak, masa tu tak ada. Walau tahu pun orang akan lari daripada kita, kita pun lari daripada orang. Takut. Masing-masing akan tuntut menuntut. Ya. Pada ketika itu kita nampak isteri lagi, isteri nampak suami lagi, nampak anak lagi, anak nampak mak ayah lagi, nampak semua huru-hara betul lah. Kat padang mahsyar. Masa tu matahari pun jarak sejengkal daripada kepala. Bayangkan sekarang yang berjuta-juta jengkal. Kan, berbilion-bilion jengkal pun dah panik, heboh kenapa tak on aircon ni awal. Dek marah aircon tak cukup, tingkap banyak, sayang. Sebab masjid Kampung Paya maka dipasanglah kipas godang atas tu. Macam tu lah kan. Sekarang okey. Tapi kipas godang ni dia kena ramai baru dia okey. Kalau tak ramai tersingkap kain imam, jangan main-main. Ya betul. Dia kena ramai baru dia sesuai, tahu.
Tu sebab yang kita kena galak bagi sumbangan. Sebab bila dah pakai kipas macam ni, karen tinggi sikit, yo, betul, bagi sumbangan ke tabung Masjid Karya Kampung Paya. Ya. Dia orang tak suruh saya yang promote. Macam tu. Iya, ni main harga ni bukan kaleng-kaleng ni. Mahal ni bak tu. Besar betul kipas ni. Kalau pasang ke rumah kan apa jadi? Batal gabu barang kan. Suka tengok kan. Tapi itulah dia. Ya. Bayangkan panih betul-betul. Ada yang berpaluh tu, berpaluh sampai berganang sampai ke buku lali paluh tu. Ada yang tenggelam sampai ke pinggang, ada sampai ke telinga, ada yang lomeh tahu sampai macam ni. Sampai kan ada yang cakap, ya Allah masukkan aku dalam neraka taruh, ya Allah senang, ya Allah tak sanggup rasa dah duduk kat padang mahsyar ni. Minta masuk neraka. Sedangkan neraka jauh lebih azab daripada itu. Bayangkan. Jibril satu kali itu dia turun daripada langit berjumpa dengan Nabi, muka pucat. Nabi kata, kau apa kono kau? Aku takut, aku ternampak tadi macam mana Allah memerintahkan penjaga neraka agar menyalakan nyalaan api neraka selama 1000 tahun daripada merah sampai jadi putih. Kemudian dinyalakan api selama 1000 tahun lagi sampai jadi hitam. Panih waktu Muhammad. Kalau terbuka lah sedikit lubang pintu neraka tu, walaupun sebesar lubang jarum, hancur dunia ni. Bayangkan tu. Percikannya saja. Okey, contoh percik. Faham tak percikan? Percikan api kan kita bakar lomang kan, dia terpercik api tu kan. Faham tak? Percik. Faham tak? Percik tak faham percikan. Ayuh, payah kan? Percikan tu, okey. Katalah kita ambil lah api yang paling panas dalam dunia ni. Malaysia hantar api paling panas. Rusia hantar, Amerika hantar, Kanada hantar, Vietnam hantar, campurkan seluruh gabungan api yang paling panas dalam dunia ni. Percikan api neraka tu 70 kali ganda lagi panas daripada jumlah api paling panas atas dunia ni. Macam mana cakap? Itu baru percik. Kan? Jadi janganlah minta. Ada orang yang cakap, kita tak apa weh, walaupun kita masuk neraka, akhirnya masuk syurga enggak sebab kita umat Nabi Muhammad. Beriang hati kau. Nak benar ke? Kan? Itulah tuan-tuan kan, mana sanggup kan panas api. Siap khabar apa? Dalam lagu tu, lautan api sanggup kurenangi. Mak ayat kan? Lautan api sanggup kurenangi. Minum air kopi pun bertiup. Apa cerita kan? Kan? Dia punya lautan api nak berenang tu salah. Dia punya burak kan sampai ke langit. Ya? Kemudian bila kita cari, bila kat padang mahsyar tu nanti, kita cari bantuan. Jumpa Nabi Adam, bantu aku. Wahai Nabi Adam, bantu aku. Tak rapek dah Nabi Adam. Nafsi sendiri-sendiri. Sudah jalan. Jumpa pula dengan Nabi Ibrahim. Bantu aku wahai Nabi Ibrahim. Tak dapat dah. Nafsi sendiri-sendiri. Jalan. Jumpa pula dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata, tak dapat aku tolong kau dah. Yang boleh tolong kau ni Muhammad je. Cari. Masalahnya jarak di antara satu Nabi nak jumpa Nabi yang lain, perjalanannya adalah 1000 tahun akhirat. Bayangkan tu tuan-tuan dan puan sekalian. Itu sebab kita perlukan syafaat Nabi. Kita perlu sangat syafaat Nabi. Sangat-sangat. Kerana syafaat Nabi ni ada beberapa jenis. Yang pertama, dapat keringanan di padang mahsyar. Mungkin kita taklah sepanih orang lain, taklah sebarik orang lain. Yang kedua, dapat masuk syurga tanpa hisap. Tu yang paling hebat sekali lah. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Amin. Yang ketiga, dah masuk dalam neraka dah. Tetapi disebabkan ada secebis kecintaan kita kepada Allah dan pada Rasul, Nabi selamatkan kita dan pindahkan kita masuk ke dalam syurga. Kalau yang itu pun tak dapat, berhentilah jadi orang. Sesiolah hidup tuan-tuan. Kalau yang itu pun kita tak dapat. Jadi nak dapat itu macam mana? Katalah jumpa Nabi, ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah. Bertuahlah kalau Nabi jawab, ummati, umatku. Kemari umatku bertuahlah.
Tapi kalau ya Rasulullah bantu aku ya Rasulullah, kau siapa tu? Tak kena ada gitu. Rupa-rupa setiap kali maulud orang salawat dia miming. Suara tak keluar. Nak terkeluar, nak tokak imam dah baca dengan mikrofon. Kan? Tapi kau tak ikut betul-betul. Ya. Selawat banyak-banyak. Ya, selawat banyak-banyak dan juga hidupkan sunnah Nabi supaya Nabi boleh kenal kita. Dan bila cerita tentang keluarga sunnah, maksudnya keluarga yang mengikuti apa yang Nabi buat. Semua. Pertamanya, jaga solat di awal waktu. Ini let lu drama aku 7 okay. Maghrib sekarang awal kan, pukul 7 dah maghrib, drama pun start macam 7 hari mencintai kudur. Kau drama apa sekarang ni? Apa tajuk sekarang ni? Buat tak banyak tengok lah pula, nyampah lah kan, contohlah lebih kurang kan. Tak, saya tengok ulangannya ustaz. Yalah tak kisahlah. Tapi makna kata jangan bertangguh-tangguh. Masuk waktu semayang lah kan. Kualiti solat pasti berbeza antara individu yang sekadar bersolat dengan orang yang sentiasa memastikan solatnya di awal waktu. Kualitinya jauh ibarat langit dan bumi. Tentu beza kan. Usaha untuk solat di awal waktu, tinggalkan urusan dunia apabila azan berkumandang. Semoga kita mampu menjaga kualiti solat menjadi yang terbaik. Kita berhenti azan ni. Azan isyak dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده
Sambung jadi mana kata kita bersolatlah di awal waktu. Tu sebab yang kita kena azan ni. Kita azan sebab itu hak penduduk-penduduk qaryah ni nak dengar. Kan nak dengar dah masuk isyak ke belum tu kan. Dan begitu juga tuan-tuan sekalian, yang keduanya adalah mewujudkan majlis ilmu di rumah. Mana lepas semayang tu kan, lepas duduk sekejap, cakap dengan anak-anak, cakap dengan isteri, tunggu jap, abah ada benda nak share ni majlis ilmu sikit, baca kitab kau kan, perkongsian ataupun apa yang kita dapat dalam ceramah ke daripada kuliah yang kita datang tu, kongsilah pula kat rumah. Pesan ke anak, malam sekarang lepas maghrib jangan ke mana, tunggu ada majlis ilmu akan berlangsung kat rumah kita. Siapa yang akan ceramah tu mah? Tak lain tak bukan Al-Fadil abah kau macam tu. Siapa lah lagi? Abah kau lah. Okey bah, okey. Abah pun sampaikanlah. Kongsikanlah kan. Kadang-kadang benda-benda tu nampak simple tapi kesannya mendalam kepada semua kan. Selalunya dilakukan memang di antara maghrib dan juga isyak. Ta'lim adalah majlis berkumpul sekeluarga sambil bercerita, berkongsi tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kisah para anbiya, para sahabat, hadis, tafsir Quran dan lain-lain lagi. Jadikanlah rumah kita sebagai taman-taman syurga. Taman-taman syurga kerana orang, sebab Nabi sebut barang siapa yang berjalan menuju ke majlis-majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Jadi kita wujudkan majlis syurga tu, majlis ilmu tu, taman syurga tu kat rumah kita. Dalam duduk makan tu, duduk jap sebelum makanan sampai ni, abah nak share sikit. Jadi ayah pun lah, siap lah pasang mic apa semua. Wah, ada abah tu kan, tak apa kan, dia nak bagi dapat feel abah tu ceramah pula kan. Begitu juga wujudkan waktu khusus buat keluarga kan. Apa dimaksudkan waktu khusus? Yang pertamanya untuk solat berjemaah. Solat berjemaah kan, itulah hikmah PKP. Tahun lepas alhamdulillah barulah tahu kan, barulah abah tahu banyak batu surah dalam Quran itu selain daripada qul huwallahu ahad dengan inna a'taina. Selama ni tu surah yang dibalun daripada mula kahwin best dah kan. Jadi bila dah berjemaah dengan anak-anak barulah dia tahu dia kena jadi imam, dia kena banyak lagi. Rupa anak hafal surah lagi panjang daripada dia. Dia bahas telah ambil sikit anak jadi imam. Steady anak kan. Menitis saya mata ayah. Sebab apa? Tengok anak dah boleh jadi imam. Tahun lepas betul tak? Tahun lepas bukan tahun ni, tahun lepas waktu full PKP. Pertama kali kita berjaya, ramai yang berjaya memecahkan rekod, akhirnya berjaya tarawih penuh tanpa gagal. Di rumah buat berjemaah setiap malam tanpa gagal. Disiplin kita, lepas makan berbuka puasa cepet-cepet komen semua nak sembahyang maghrib sama-sama. Lepas makan tu rehat sekejap, sembahyang isyak, lepas tu terus tarawih. Masa tu kan. Dan tahun lepas juga menyaksikan berapa ramai imam tanpa tauliah dilahirkan. Dan berapa ramai orang berketua keluarga tak dapat tidur malam raya, menangis kerana menghayati teks khutbah yang nak dibacakan esok pagi tu. Ada berdiri atas sofa, ada berdiri atas kursi, nak bagi dia tinggi konon mimbar lah tu. Pada hari ini mimbar berpesan, kata kan. Dia berdiri atas kursi. Dan pada ketika itulah ketua keluarga memahami arti kecil hati bila dia baca khutbah anak yang tidur. Selama ni imam baca khutbah kau tidur, kau tak rasa apa kan? Apa kau tahu kan? Jadi makna kata kita mengalaminya ada hikmah. Kita bertadarus dengan keluarga kita. Nampak tak? Itu dia masa khusus. Solat berjemaah, makan bersama, berbual bersama. Waktu khusus ini perlu ada sekurang-kurangnya sekali sehari bagi memastikan kita mempunyai masa yang berkualiti bersama dengan keluarga. Bila dah solat berjemaah pula, sebutkan nama di dalam doa. Ya Allah, sesungguhnya aku sayangkan isteriku ya Allah.
Orang perempuan dengar nama macam tu kan. Selesai masalah tuan-tuan. Anak-anak pun tinjau mak kan. Yang mak pandang panas sibuk pula. Mak baru nak feeling kan. Aku sayangkan anak sulungku Alung ya Allah. Wallah. Alung ini harapan keluarga ya Allah. Dia bakal menduduki peperiksaan pada tahun ini ya Allah. Wah, Alung dah macam ni ada kopak ni. Jom, dengar tak? Harapan keluarga tu. Berikanlah dia SPM 20A ya Allah. Dah merah muka Alung. Kenapa Alung? Subjek ambil seboleh ya atas. Abah minta sampai 20 lah. Macam mana kan? Doa kan? Sebutkan nama. Doa ini merupakan senjata bagi orang mukmin. Jangan lupa berdoa buat keluarga kita. Sebutkan nama mereka di dalam doa kita. Kemudian banyakkan zikir. Di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21 Allah Ta'ala beritahu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah tu ada contoh ikutan terbaik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, siapa nakkan rahmat Allah, siapa nakkan hari akhirat, wa zakarallaha katsira, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Zikir tu ingat Allah. Tu sebab kita buat apa? Majlis zikir tu eloklah tu. Kita buat majlis zikir perdana, boleh. Tahlil perdana, boleh. Buatlah. Kumpul ramai-ramai. Buat, tak ada masalah. Janganlah kita ketatkan sangat sampai ke tahap, tak boleh, tu tak sama dengan Nabi tu. Tak boleh. Janganlah macam tu. Tahlil ni pahala besar dua. Pertama, zikir. Zikir kan, zikir. Kalau tanyalah balik, berapa ramai orang yang betul-betul lah, dia duduk rumah seseorang pun memang dia zikir. Kalau tak sebab kenduri, mungkin ada tapi tak ramai. Tapi sebab dia kenduri tu dia semangat. Anak pula dia dah terbau lauk kat dapur tu kan. Tapi tu pun pahala. Sebab apa? Makanan yang disedekahkan bagi itu pun pahala. Nampak tak? Jadi jangan kesian. Tapi makan tu makan betul-betul kan. Macam malam ni niat sedekah kan, makan betul-betul. Tapi yang orang ramai bungkus kan. Bungkus bawa balik. Makan betul-betul, bersungguh-sungguh makan. Jangan hokap ambil banyak tapi sudah tak habis. Tu ambil hak orang nama tu. Rupa kat masjid ada yang tak dapat. Jangan macam tu kan. Kadang dia dah biasa gamar ambil banyak. Tengoklah, ukurlah diri kita kan. Balik nak ambil dua. Sampai ke rumah yang korek-korek ayam goreng, ikan, dia gigi lah tak ada. Sampai subuh tak selesai kan. Tak, ni contoh kan. Jadi mana kata itulah dia. Zikir, ingat Allah banyak-banyak. Wa zakarullaha katsira. Jadi itu salah satu tanda. Jadi banyak kalau sebut ya arhamar rahimin, yang bermaksud yang maha pengasih, yang maha penyayang. Mudah-mudahan ahli keluarga kita juga mempunyai kedua-dua sifat ini, pengasih dan penyayang. Tu yang nak kita adakan dekat dalam keluarga kita. Tu sebab kita buat majlis malam ni kan. Kita zikrullah, kita sebut nama Allah, kita juga sebut nama Nabi kan. Nabi sebut pasal sunnah ni. Sebab apa kita nak wujudkan keluarga sunnah ni? Nabi sebut, faman ahya bisunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidup satu sunnahku, maka dia sayangkan aku. Satu, bukan 10. Siapa yang hidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku. Dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Hidupkanlah. Kemudian apa lagi? Nak dalam keluarga sunnah ni, hindari sikap malas ataupun orang kampung paya sebut sebagai lazy. Macam tu ya, berfaham ya? Macam tu. Jadi malas ini satu perbuatan yang tidak baik. Buang perkataan malas dalam hidup kita. Jauhi perkara yang sering menjadi punca utama malas. Antaranya apa? Pertamanya, kurangkan tidur. Tidur ya, dah salah tak kepala hilang. Bukan kepala tu hilang tu, dia hilang.
Kau tidur hilang kepala, orang tak tidur tuan-tuan. Depan TV tidur, tengah duduk je nak berburak, tidur. Tengah duduk berburak, dia tidur. Bayangkan tu. Letak kepala kat bantal, tidur. Ayolah, dia ponek, dia imam. Letak kepala tidur. Yalah, tapi itu time tidur tak apa. Ni yang bukan time tidur ni. Kurangkan tidur. Kedua, kurangkan makan. Pun boleh menyebabkan malah. Kan? Makanlah salamak cili api. Siap dengan sambal gesek. Ush. Ada pula gulai lemak cili api ayam kampung. Allahu Akbar. Telur dadah. Oi. Ikan bilis garing pula tu. Apa lagi? Apa lagi? Gulai apa? Rendang kepaya. Ya Allah, rendang batik. Ish, ya Allah Akbar. Memang tak ada yang tak lalap makanan. Kalau tolan memang dah kuyu betul dah. Contoh dia kan. Janganlah bawa kereta lepas makan salamak cili api kan. Oh ya. Kemudian kurangan apa? Kurangkanlah media sosial. Terberak pun bawa handphone. Kan? Yo. Lepas tu jawab call pula tu. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Salam. Kan? Mana orang jawab La ilaha illallah. Peparah warna. Kan? Dan kurangkan hiburan, berhibur terlebih-lebih sedaya upaya jauhkan perkara-perkara ini, tapi kita penuhkan dengan aktiviti yang baik dan bermanfaat. Baca kitab, baca buku-buku. Sekarang buku-buku dah dipermudahkan. Kebanyakan buku-buku yang baru kan, siap penerangan ayat apa hukum dia, kita boleh faham. Kalau dalam handphone pun bolehlah nak baca. Nak baca kan tentang kitab-kitab sekarang ni dah ada e-book kan. Boleh kan baca kitab, isikan masa dengan benda-benda yang baik dan bermanfaat. Lepas tu ada orang lah bersukan, okey juga, boleh, sebab Nabi pun bersukan. Nabi memanah, Nabi berkuda kan. Siapa nak kuruskan badan, sukan berkuda paling baik sekali. 30 hari dah nampak kosan. Paling tidak kuda tu kurus. Tu confirm. Kuda tu mengengkeh bawa orang ni. Gila waktu tu kan. Tak dapat tak apa ikhtiar kan. Tapi masalah waktu PKP tu sukan yang paling popular apa dia? Membadak kat atas katil. Itu sukan yang paling popular. Kan? Jadi jangan kita teruskan sukan yang tidak sihat itu. Kan? Jadi penuhkan aktiviti bermanfaat, baca kitab, bacalah buku-buku kan. Kita cuba perkasakan ilmu dalam diri kita, baca sirah-sirah Nabi kan, baca macam mana tentang kisah bagaimana penghijrahan Nabi, kita fahamkan betul-betul. Selama ni kita dengar ceramah, mungkin bila kita baca tu kita dapat satu dimensi yang berbeza. Kita lihat bagaimana Nabi berhijrah daripada Makkah ke Yathrib, macam mana keadaan dia, macam mana syaitan menyerupai ketua, konon-kononnya dia menyerupai seorang ketua kabilah dengan pakaiannya kemas. Dia menyamar, dia yang bagi cadangan. Muhammad ni tak payah tangkap-tangkap ni dah, bangkaran yang kau bunuh ya. Kita offer lah mahal sikit. Satu kau siapa dapat panggal kepala Nabi tu, kepala Muhammad tu, kita bagi hadiah 100 ekor unta. Macam tu macam. Baru kita tahu, payah betul Nabi sampai nak kena bunuh. Nabi nak keluar pada rumah peristiwa hijrah, ingat tak? Nabi siap pesan dengan Ali, Ali kau ganti tempat tidur aku. Seronok Saidina Ali dapat berkhidmat. Cuba kalau kita imam, contohlah imam kata ada orang nak belasah aku ni, tapi kau ganti, kau menyamarlah jadi aku kat dalam tu. Agak-agak apa ayat kita ke imam? Kau nak mampu lah seseorang, kau jangan ajak dan pula dia tentu. Kalau kita lah, kalau kita. Tapi kalau dengan imam sini okey, ni tempat lain. Tak, macam tu tahap dia kan. Baru kita faham, macam tu sekali orang nak bunuh Nabi. Kan? Dan bagaimana kasih sayang sahabat pada Nabi. Nak bagi tahu dekat kita, nak buat perubahan ni bukan sonam. Kan? Mesti ada dugaan. Nabi nak keluar rumah dah ada tentera nak bunuh dia. Kalau orang lain, tak apalah kita relax dulu dalam rumah ni. Kita tunggu reda dulu kat luar tu. Macam tu ke? Tak.
Nabi keluar. Jadi macam mana lah cakap Nabi pelarian lah. Nabi keluar menghadap betul tentera tu. Gentleman. Cuma dengan kuasa Allah. Allah bantu Nabi kita. Bila Nabi keluar, tentera tu tak nampak. Mereka memandang tapi mereka tidak melihat. Macam tu. Kan kita baca dalam surah waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum, ayat tu baca. Kalau naik highway PD Seremban, baca ayat tu untuk elakkan speed trap. Dia memandang tapi dia tidak melihat. Macam tu. Kono gak lah ustaz. Sana lah kono lah. Rupa polis tu dah baca dulu masa pasang kamera. Kau ingat polis tak mengaji kan? Kan? Tu dia. Jadi kita tahulah. Dan kemudian maknanya bila Nabi masuklah ke dalam Gua Thur, saya saja nak flashback sikit je lah ya. Masuk dalam Gua Thur, perasan tak Asma binti Abu Bakar hantar makanan ke Gua Thur, betul tak? Kemudian Amir Fuhairah pun pergi ke sana, tutup jejak kaki. Kemudian Abdullah bin Abu Bakar menyampaikan maklumat risikannya kepada Sayyidina Abu Bakar. Adakah masa tu Sayyidina Abu Bakar ambil telefon, Asma, kau tolong hantar makanan kat Gua Thur, kau naik atas sikit, belah kanan ada satu gua, tu Gua Thur nama tu. Kita standby kat sini. Lapar pula rasa Ada tak macam tu? Tak ada. Maknanya apa? Maknanya perancangan dah dibuat daripada awal. Macam tu jugalah. Kalau nak buat perubahan kan ada perancangan. Kau nak berubah apa? Aku kalau boleh tak nak jadi orang yang tinggal semayang lagi dah. Boleh ke kau? Masalahnya aku tak tahu semayang. Kat situlah perancangannya. Belajar dulu, belajar solat. Macam tu. Kan? Aku ingat aku nak mengaji dah, lepas ni aku tak nak lagi dah. Kalau tanya bila last khatam, aku dah ajak 1 dah khatam. Lepas pada tu lah sekali. Kan? Jadi aku berazam lah, aku nak berubah, aku nak mengaji, tapi aku ni dah lama tinggal. Aku baca apa merangkak lah. Orang baca elok, berselok, kau merangkak kenapa? Kan? Tak, maksudnya aku baca tu tak lancar benar. Khabar lah macam tu. Pergilah belajar balik. Jangan malu. Belajar mengaji jangan malu, pergi belajar. Tua-tua belajar, tak ada masalah. Yang kalau perlu beri, kalau perlu kita beli apa? Teropong binokular tu belilah. Dah mata masing-masing dah buta. Macam tu Bismillahirrahmanirrahim, kan. Satu-satu huruf nak kena tengok. Tak apa. Tak. Bukan saya baik lawak. Betul. Ada orang tahap mata dia memang macam tu lah. Saya ada seorang kawan saya perempuan ni, masa belajar, masa diploma dulu, memang dia pakai kanta tu betul. Sebab mata dia dah rosak. Pakai kanta betul nak belajar. Bayangkan belajar nota ni, semua buku tu bosan-bosannya huruf kalau tengok kat situ. Sebab dia dah tak nampak. So tak nampak, tapi alhamdulillah dia berjaya tamatkan pelajarannya 6 semester berjaya. Result cemerlang. Mana kata kita dah tua jangan bagi alasan. Kena belajar juga. Dah lah buta pokak pula satu hal. Tak apa. Kan? Kita usaha. Faiza azamta, kan, kita berusaha dulu, buat yang apa yang kita boleh. Sebab Nabi tahu kita usaha. Usaha tu yang Nabi nak tengok. Kan? Contoh usaha kita. Sayang Nabi apa dia? Hanya bila dah dengar umrah dah boleh buat balik ni, kan? Umrah haji dah boleh buat balik. Daftar. Pergi. Takkan tuan-tuan tak belajar lagi. Sekarang memang dah ada sekatan tambahan dulu. Dulu tak boleh pergi, tak nak pergi. Kan? Siapa yang dah pergi dulu, dia tahu alhamdulillah dulu tak setahu hari ni dah sekatan-sekatannya. Kalau tuan-tuan tangguh lagi, lain kali tak tahulah agak lalu naik kapal terbang macam tu, tengok agak. Mana kita tahu? Yo tuan-tuan. Sekarang kalau pergi daftar, pergi umrah sekarang, yang terbarulah. Dia saya cadangan kalau siapa nak pergi, pergilah lepas bulan 12 nanti. Sebab bulan 12 ni dijangkakan akan ada peraturan baru akan dikeluar, yang latest akan keluar sebelum 2022. Sekarang ni tengah percubaan lagi kita nak tengok macam mana. Sekarang ni memang alhamdulillah lah, kalau kita tengok sekarang dia lengang, dia tak macam padat macam dulu-dulu, tak. Mana kata dia akan kontrol. Tetapi apa yang berlaku sekarang, kalau pergi
Contohlah, katalah kita hari ni hari Selasa kan. Katalah kita buat umrah, kita punya jadual pagi hari Khamis. So kita naik flight esok. Kan. Katalah flight delay. Malam besok baru sampai flight. So kita sampai sana lewat, tahun lepas umrah tak boleh buat. Tak boleh buat umrah kan. Buat tawaf sunat boleh lah. Boleh apa? Itu pun kalau betul nak buat kena tambah lagi duit untuk tambah visa berapa hari lagi untuk buat umrah. Itu antaranya lah. Yang setakat hari tu balik je daripada umrah 14 hari kuarantin. Yang terbaru saya dengar 7 hari dah. Itu yang ramai yang fikir-fikir kau balik kan dekat sana dah berapa hari. Sampai ke sini berapa hari, berapa lama lah tak pergi kerja. Dia dah fikir banyak lah tu. Kemudian lepas semayang, Assalamualaikum, bangun, keluar. Tak ada itikaf lagi tak boleh. Tak boleh itikaf dulu kan, boleh tunggu ngaji, kita tunggu sampai asar kan. Contoh Zuhur kita tunggu sampai asar, tak boleh dah. Makan tak ada dah, nak pergi, jom kita layan kepala kambing. Tak ada, pek dah tuan-tuan, duduk dalam bilik. Duduk dalam bilik, makanan-makanan tak dalam bilik. Tapi kalau tuan-tuan tak pergi yang ini, akan datang tak tahulah apa lagi jadi, tak tahu. Tu sebab ada peluang pergi lah. Kan? Pergi. Dan dinasihatkan kalau pergi, masuklah Madinah dulu. Sebab kalau masuk Madinah, kalau delay pun kita tak risau. Cuma isu dia sekarang, airport Madinah belum buka lagi. Itulah pula. Maknanya kena turun kat Jeddah, masuk Madinah dulu berapa jam, tak apalah. Ponek sikit, tak apa. Kemudian daripada Madinah pergi ke Makkah, terbalik nanti dokek, tak apa. Ya? Tuan-tuan jangan risau. Tapi dah tak boleh bawa balik air zam-zam. Tak salah poning dengan yang tu dulu. Poi sanun. Air zam-zam kan? Betul, tapi poi sanun, insyaAllah. Janganlah curi pula air zam-zam tu kan. Tapi betul, pergilah tuan-tuan. Boleh poi lah. Rindu dah kita kan, nak pergi nak ziarah makam Nabi kan. Itulah dia, tanda kita sayang Nabi. Dan begitu juga tuan-tuan dan sekalian, wujudkanlah rumah sunnah. Tanda Allah SWT sayang pada keluarga kita adalah apabila ahli keluarga kita mampu berlembut dan bertoleransi antara satu sama lain, yang mana kita saling berbaik-baik satu sama lain. Itu juga tanda keluarga sunnah. Kan? Bayangkan Rasulullah SAW datang ke rumah kita pada hari ini. Apakah kita akan menghulurkan Al-Quran yang sudah berhabuk sebagai tanda jarang dibuka? Tanya balik. Adakah kita akan menyuruhkan segala benda-benda hiburan dalam rumah kita? Buka TV Netflix. Buka TV Korea tengah episod yang ke-88. Kan? Tengok drama Korea back to back. Habis segala pelakon Korea dia hafal. Surah dalam Quran pun tak hafal lagi. Bukan kata hafal Quran, surah tak hafal. Kan? Menyuruhkan segala baju tidak menutup aurat. Bayangkan satu saja, tanya balik KPI, kita tanya pada diri kita, adakah Rasulullah SAW akan gembira kalau terbukanya pintu rumah kita di hadapan Nabi? Rasa-rasa gembira tak ada tengok dalam rumah kita. Kalau tengok rumah Nabi, siapa yang berpeluang pergi muzium Nabi itu, dia akan tengok rumah Nabi macam mana. Apa yang ada dalam rumah? Tak ada apa. Tak ada heboh, ada sofa nak L shape ke, tak ada. Kan? Tapi kita macam mana? Nabi macam mana? Nabi satu hari pernah pucat lesi balik ke rumah. Ummu Salamah isteri ditanya, kenapa ya Rasulullah? Kau sakit ke? Tak. Ingat tak semalam kita ada 7 keping emas semalam? Ya, kenapa Rasulullah? Cepat infakkan pada orang. Aku susah hati ni sebab emas tu ada kat rumah. Nampak? Nabi susahkah kat orang? Nabi susah hati benda tu ada kat rumah. Kita pula susah hati tak ada benda kat rumah. Tu keadaan dia beza. Ni bukan cakap tuan-tuan ni, termasuk yang bercakap ni. Risau ya kan? Tu yang tanya tadi ada makan tak? Kan? Risau dah. Taduh tuan-tuan kan? Jadi, makna kata beza tuan-tuan kan? Dan begitu juga tidak mengungut. Kalau jadi keluarga sunnah dia tak mengungut, tengok anak kita mengungut macam mana. Tengok kita mengungut, lambek balik, apalah, itulah, inilah. Macam tadi kono salawat. Ada yang mengungut tu. Salawat lah pula ceramah tauhid kan sonang. Hayo, selawat kan lama warna pun kan. Selawat lah. Salah satu akhlak Rasulullah SAW ialah baginda tidak pernah merungut. Merungut tentang apa? Masakan isteri baginda. Jangan komplain. Perempuan tu bukan sesaja buat masin. Dia memang ramah masin. Janganlah kau marah.
Kan, masin ni kau ni, kau tahu tak darah tinggi dan berapa? Tengok. Nabi tak macam tu. Nabi senyum ya. Kena faham lah, duduk KPD, dekat dengan laut. Laut kan masin. So, masak pun kau nol masin kan. Tak ada lah macam tu. Tapi maksudnya jangan komplain lah. Satu lagi pai kenduri mah orang. Komplain. Tak apa bondo lauk sekarang ni tak sedap. Nabi kalau dia tak suka, Nabi tolak ke tepi je. Nabi tak ada sebut. Tak sedap. Tak siapa yang masak ni. Tapi Samsul Ubat dia cakap. Maksudnya saya cakap lah, yang ni kan kalau kita auto macam ni mesti sedap. Maknanya nak bagi sedap lagi. Samsul Ubat kan macam tu. Nabi tak pernah pun komplain kekurangan layanan daripada isteri baginda. Tak pernah. Nabi merajuk atau cemburu isteri baginda tu Nabi layan dengan Nabi tak mengut pun. Nabi tak mengut. Kan? Pernah salah seorang isteri Nabi tu dia hampir pinggan sebab Nabi tanya, dah sampai ke giliran Aisyah. Pam, dia hampir pinggan tu. Kemudian anak tanya, kenapa wahai ibuku, kenapa? Kemudian Nabi jawab, ketahuilah sesungguhnya ibu kamu sedang cemburu. Nabi senyum. Cuba kalau kita, kau apa lontak pinggan tu, kau hentak ke muka aku ni. Kau tengok, cuba hentak ni. Wah, bukan main lagi kau ya. Wah. Kan? Tentu. Kemudian Nabi tak pernah komplain tentang kesusahan dalam rumah tangga baginda. Tak ada. Nabi bangun pagi, tak ada ke sarapan pagi ni wahai Aisyah. Ya Rasulullah, maafkan aku tak sempat pergi ke pasar lagi. Usahlah kau risau. Biarlah aku berpuasa saja hari ini. Macam? Cubalah pagi esok. Kan? Cuba pagi esok baik macam tu kan. Yang tak ada sarapan kau lah, tak sampai baik lagi bang. Kalau bang boleh tunggu jap dalam sejam lagi, tak apalah. Biarlah bang puasa hari ni. Bertuah lah tuan-tuan kan. Perempuan dapat tak macam tu kan perempuan? Dapat tak? Laki kita macam tu dapat tak? Semua ngeleng. Tak ada yang ngangguk dah. Dia kena laki dia. Mantan darah kerja ustaz. Dia katakan nak macam mana? Tak apalah. Tak apa. Bagi suami kita makan, syurga dah tu. Bagi suami makan sedap. Apa dia nak? Abang sabut abang. Apa binatang nak saya masak? Cakap. Abang teragak nak makan landak lah. Tahu betul lah selera kan. Poi dia dekat mini zoo Podison. Minta landak seekor tak ada tak? Kan? Sedap kan gulai landak kan? Lembut je. Manis je gulai. Saja saya cakap. Maknanya Rasulullah SAW sentiasa berlapang dada dan menyelesaikan masalah dengan adil dan berhemah. Nabi tak komplain. Kemudian apa dia? Bersihkan hati. Keluarga sunnah ni bersihkan hati. Dan bersihkan hati dengan cara apa? Rajin mengemeh rumah. Orang lelaki kau, perempuan kau, anak-anak kau. Semua nak bersih. Bersihkan hati tu dengan cara bersihkan rumah. Bersihkan jamban tu. Kan? Bersihkan toilet, bersihkan sinki, bersihkan apa yang boleh bersihkan kaki rumah. Bersihkan habuk, lap kipas. Sebab dengan kita membersihkan kekotoran itu, kita akan sadar diri kita tak ada apa-apa pun. Kerja tu kalau kat luar, kalau kita tengah buat, orang nampak kita buat kerja tu menyapu, apa orang cakap? Kita mesti fikir, orang ni pandang apalah aku menyapu. Apa hal pula? Cuba tanya orang Melaka. Ada tak sini orang asal Melaka? Nanya Melaka. Hari-hari nyapu laman. Betul tak? Kan? Daripada zaman Portugis dulu. Portugis tak silap saya. Dia memang ada tukang penyapu dulu. Dia naik kuda datang. Dia siap bawa penyapu tu. Ada setengah cerita dia bawa senapang. Siapa yang tak komeh depan tu sebab orang Melaka sampai hari ni. Laman depan rumah dia komeh macam mana? Kan? Dia memang dia menyapu je. Saya masa kecil-kecil main tu lah. Tak boleh nampak daun gugur tu. Sapu. Gerak. Sapu biar kau terang nampak kan. Lepas tu sampah tu kita bakar kan. Sebelum adanya akta kualiti alam sekeliling. Contoh kan. Tak boleh pula bakar sampah mau sekarang kan. Tapi memang betul dulu macam tu. Dan sekarang orang bukan apa. Ditobang pokok tu. Disimin ni semua. Sekarang kan. Ya. Tapi itu dia. Dengan membersihkan buat kerja ni dapat menundukkan hati kita daripada belagak yang kadang-kadang lalai dengan kehidupan kita. Kita rasa kita bosan bana. Sampai masa kita akan ke tanah jua. Kota-kota pasir tanah. Kita akan ke tanah jua.
Kan duduk kat dalam tu seorang-seorang, tak ada berkumpulan lah, kan. Jadi kita akan sadar bahawa kita ni bukan apa-apa pun atas dunia ni. Apa yang kita ada di dunia ni semua sementara. Kereta, motor, sementara. Tak salah belakang. Lawa kereta ke sebulan dah habis. Kan? Saya je yang berani buat. Kemarin kan kita bayar duit kereta kan, bayar kad bank kan. Dulu saya beli kereta, bayar kali pertama saya dah tanya dah kat cashier tu. Kak tolong tengok berapa bulan kita tinggal. Bukan baru bayar kali pertama ke? Salah ke saya tanya? Perbetulkan diri kita. Banyakkan bersabar sebab Nabi bersabar. Kan? Perbetulkan diri kita sendiri kerana kadang-kadang keburukan itu datang berpunca daripada diri kita. Pertama, kenapa? Gagal bersyukur. Kita gagal bersyukur dengan apa yang kita ada. Saya bila datang masjid Kampung Paya ni, antara masjid yang paling payah saya datang dulu lah. Bukan payah macam mana, dia punya jadual tu mesti tosapit. Mesti memang padat lah. Maksud saya tengah padat tu, mesti Kampung Paya ada kat situ. Kan? Dan suasana ni masih mengingatkan saya lah. Mengingat saya. Sebelum saya Samsul Debat pun saya dah ceramah sini lah. Bukan makna sebelum ni saya orang lain. Macam Sajat tu, tak. Bukan, kau jangan pandang macam tu, semacam lah pandang tu kan, tak. Kan, tak. Maksudnya sebelum ni orang tak ada kenal saya dengan Samsul Debat pun saya dah ceramah sini, alhamdulillah. Masjid ni dia maintain, cuma kapet dah. Advance lah. Sujud tabonam muka. Kan? Alhamdulillah, maintain, jagalah tempat ni. Selagi mana hidup masjid kat sini, selagi itulah masyarakat sini insya-Allah. Kan, hiduplah hati dia mudah-mudahan. Kemudian diri sendiri yang gagal mendidik, gagal didik diri kita jadi lagi baik, dan begitu juga gagal menjadi contoh yang baik. Seterusnya tidak mengharapkan pujian daripada makhluk. Tak usah. Seronok orang tepuk tangan. Seronok orang tepuk. Giang bona orang tepuk tu. Kan? Tengok nyamuk kena tepuk mati. Kan? Tak usah kita. Kan? Cukuplah. Kan? Kita ni nak dapat kedudukan yang baik di sisi Allah saja, bukannya nak mengharapkan pujian makhluk dan bukan bergantung pada makhluk. Kemudian kekalkanlah kasih sayang dalam keluarga, mawaddah warahmah. Jalan berpimpin tangan dengan pasangan. Buat tua tak tua, pimpin tangan. Kan? Naik motor kang, poluk kotak-kotak. Mana yang sampai? Takat tu ya bang, boleh yalah. Jalan, jalan. Iya, dah tua-tua ni lah nak manjo, kan? Baring atas riba pasangan. Cuba buat. Orang lelaki letakkan kepala kat riba bini Sap letak. Hilang poho. Kepala borek pula orang tua ni. Ya, tengok Nabi macam mana. Nabi minum dekat gelas isteri tu, dia ikut bekas bibir. Tadi kau minum dekat sini kan, aku pun minum dekat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi contoh. Nampak? Apa lagi? Nabi panggil dengan panggilan yang mesra, panggilan yang lembut. Kalau nama dia Rogayah, dah ditunjuk, kamu kau lah Gayah, katakan mulut tu. Kan, dia tak panggil Rogayah, tak, dia panggil ya. Ya. Macam tu Yang Ling. Tengok Nabi panggil apa? Ya Humaira, wahai pipi kemerah-merahan. Balik kamu buat. Wahai pipi. Tak apa pipi kau ni, tak tahu pula Johnny apa lah pipi tak tahu. Janji pipi tak kan? Pipi yang gembol ke, pipi yang mungil ke, pipi yang tambam ke, tak kira. Nabi letak lutut Nabi tu jadi tangga untuk isteri dia naik kenderaan. Cuba buat. Wah, sebelum buat kaji dulu kilogramnya berapa. Komentar dah, ya Allah apa yang kau makan ni nak. Berap lah ilah bahasa lisih tulang lutut kawan. Kan? Yalah.
Tak ada lah. Mungkin kalau naik kereta tu bukaan pintu keletam abang. Sampai ompek-ompek pintu bang buka ni pahal. Ya dan tak tahu kau nak masuk pintu mana. Agak-agak lah saya bawa kereta depan lah buka. Lagu rau pun tak boleh. Tutup pintu lain. Kan. Iya. Apa lagi? Nabi dan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Senyap. Dah terbayang macam mana pula nak buat. Saya ceramah ke Johor, ke Paguh tu, nyaut mana? Tak muat besen teh. La ilaha, itu dipikir. Itu bokeh yang paling besar dia ada. Terkeluar lutut kau menyangkung macam tu pahala. Tak apalah, mandi dalam shower. Lepas tu bila cakap macam tu, ada nyaut gitu. Tak terdaya tengok La ilaha illallah. Siapa suruh tengok? Mandi malam, tutup lampu. Agak-agak ya. Mana bang? Tadi ada. Buka lampu dah terbaring orang tua tu. Terperanjat tak biasa. Iyo, mandi sesama mesra kan? Lepas tu Nabi dengan isteri Nabi main lumba lari. Nabi dengan Aisyah main lumba lari. Ada hari Nabi bagi Aisyah menang, ada hari Nabi menang. Nabi boleh menang. Nabi panglima tentera juga kan, ketua mengetua angkatan tentera. Nabi ni tangkas, tapi Nabi mengalah. Nabi mengalah bagi juga isteri dia menang. Main koja-koja. Awak jadi, awaklah jadi, kan? Ya, anak-anak semua dah besar. Anak-anak semua pergi Soman, pergi Kuala Lumpur. Main koja-koja. Dalam rumah jangan kek luar. Kau nampak pula kono siap tu, kan? Dah siap kono. Berkoja-koja lah dekat luar rumah. Lepas 2-3 bulan dah ada tipun anak Long. Panggil adik-adik rumah balik, ada bono nak bincang. Pahala amak kau ngandung. Ngandung amak alailah. Ingat dah expired ada lagi tu kan. Contoh tak apa. Joki tu kan. Kan? Joki pula kira lah. Kemudian tunjukkan cinta dan penghargaan pada keluarga. Sambut sayang. Sebab Nabi pun selalu mengungkapkan kata-kata sayang. Kata-kata positif, kata-kata yang baik. Tidak berlaku kasar. Jangan berlaku kasar dalam keluarga. Kan? Macam contohnya macam kalau kita baca hadis yang beritahu tentang bagaimana didiklah anak kamu bersolat seawal umur 7 tahun. Kalau dah umur 10 tahun rotan lah kan. Rotan tu hanya kalau kita dah didik daripada 7 tahun. Bukan 10 tahun tak semayang tu rotan. Tak. Nampak tak? Kena didik dulu anak-anak ni. Kan? Kemudian sentiasa berbuat kebaikan. Baik-baik banyak-banyak. Jadilah suami yang rajin. Suami yang rajin. Basuh pinggan, tak salah. Saya tadi sebelum keluar tadi, sampai sepinggan tadi. Suh pinggan, suh periuk. Sebab tak boleh tengok dalam singki tu. Ini tidak. Ke kampung mula dah. Sidai kain lagi lah tak berani. Jangan. Dan lelaki. Kenapa lah? Orang kampung kan, kalau dia nampak lah orang lelaki nyidai kain, berhenti break emergency, motor kawan tu kat jalan nampak tu. Ui, kau tengok, dah dibangang kat bini tu. Ayat dah nampak. Jangan macam tu. Nabi sendiri pun tak menyusahkan isteri dia untuk benda-benda Nabi boleh buat sendiri. Ya. Tapi bila kita buat tu, kita tolong tu, sebenarnya kita rajinkan diri kita, sidai kain tak ada salah. Punya takut orang nampak dia sidai kain, dia pakai towel, pakai helmet full face. Punya takut orang nampak, tak payahlah, ya. Suami yang tolong jaga anak bukan suami yang dayus. Suami yang tolong sidai baju bukan suami yang dayus. Tapi suami yang dayus adalah apabila dia tidak mampu membentengkan isterinya dan anak-anaknya daripada azab api neraka. Tidak mampu memelihara aurat isteri dan anaknya. Dan juga tidak mampu membimbing isteri dan anaknya ke jalan Allah. Kemudian banyakkan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ajak keluarga beribadah, amalkan bangun malam. Bangun malam beribadah kepada Allah. Bangun malam, koncing tidur balik tu tak kira. Mesti bangun malam beribadah. Bang, jom kita tahajud bang. Macam tu. Kejutkan suami. Buat sama-sama.
Kemudian sentiasa bersedekah, sebab kita tahu Nabi sedekah. Ajak keluarga kita semua sedekah. Kok yang anak yang kecil tu sepusin lah. Sepusin tu besar pada dia, masuk kan? Sebab kita nak latih anak-anak kita, sebab andai kata amalan itu berterusan dibuat sebab kita ajar dia daripada kecil, saham kita mengalir walaupun kita dah ada dekat dalam kubur, tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Begitu juga banyakkan berdoa kepada Allah. Banyakkan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan rumah tangga kita dapat, orang kata, dapat diperkembangkan dengan baik mengikut jalan yang telah diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca surah At-Taubah ayat 128 hingga 129 seandainya ingin rumah tangga kita selamat daripada dilanda badai. Doa supaya ahli keluarga rajin bersolat, surah Ibrahim ayat yang ke-40. Doa supaya Allah memelihara kedua ibu bapa kita dan menjadikan anak-anak kita seorang yang taat, surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Jadi rumah tangga yang bahagia adalah salah satu daripada syurga dunia. Peliharalah syurga dunia ini agar kita dan keluarga dapat masuk ke syurga akhirat bersama-sama. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Teringat satu kisah bagaimana Nabi, digambarkan bagaimana Nabi membawa umat dia nak masuk ke dalam syurga. Dalam perjalanan nak bawa itu, tiba-tiba terdengar satu bunyi ngauman yang sangat kuat. Bunyi ngauman ini bunyi apa? Bunyi yang sampai bingit telinga. Inilah bunyi ngauman api neraka. Maka Nabi pun menghalau api itu. Demi umatku yang bersolat, berpuasa, beribadah kepada Allah, pergilah kau wahai api neraka. Tapi api itu makin lama makin dekat. Yang mengaum tadi itu, berapa jarak dia? 700 tahun perjalanan. Tapi telinga dah bingit tuan-tuan. Bayangkan 700 tahun punya dahsyat. Bila Nabi halau makin dokek pula api itu. Lagi Nabi halau lagi dokek api itu. Lagi Nabi halau lagi dokek api itu. Akhirnya Nabi pun buntu. Datanglah malaikat Jibril menghulurkan segelas air. Wahai Muhammad, ambillah air ini, kau siramkanlah kepada api itu. Nabi pun ambil, Nabi pun siramkan pada api itu. Walaupun segelas air, padam api itu dengan izin Allah. Maka Nabi tanyalah pada Jibril, wahai Jibril, air apa yang kau bagi ke aku ni? Ni soalan bocor nak bagi ke semua sebelum saya habis. Air apa yang kau bagi ke aku ni? Itulah air mata umatmu yang menangis kerana Allah ketika di dunia. Jadi orang perempuan berhentilah menangis sebab jantan. Biarlah menangis kerana Allah. Apa yang suami nak tu setuju je. Faham? Iyalah, maksudnya sah dilayan, lantak dia lah kan. Yang penting kita menangis kerana Allah, macam tu je. Faham? Ya? Boleh ke tak? Ada harapan kan? Saja ya kan. Dia kena macam tu, tuan-tuan kena pandai kan. Tak adalah maksud dia ialah, maksud dia kan, menangis kerana Allah. Kalau tu sebab kita kena tahajud tu, bila tahajud kita seorang diri, hati kita mudah tersentuh, kita akan mudah mengalirkan air mata, mikirkan apa yang kita buat di dunia ni. Jadi orang yang menangis kerana Allah, ya haram tubuh badannya dijilat pada api neraka. Tu sebab kita kena menangis. Sebab itulah paksa menangis. Paksakan diri kita menangis. Sebab apa Saidina Abu Bakar kata, akhirat nanti seramai-ramainya orang menangis sampai keluar air mata darah. Punya banyak air mata darah tu, sampai kalau tak perahu belayar. Bayangkan. Jadi jangan tunggu akhirat pun nak nangis, dah ambil. Biarlah kita menangis daripada sekarang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, apapun dalam hidup kita ni kan, kita kena bersyukur dengan apa yang nikmat yang paling besar sekali, iaitu nikmat kita berjaya dipilih oleh Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah nikmat yang paling besar, sebesar-besar nikmat, tak ada nikmat lain dah. Sebab seluruh para anbiya dan mursalin semua berlumba-lumba minta dengan Allah, ya Allah bagilah kami jadi umat Muhammad, tak dapat. Tapi kita ni dapat jadi umat Muhammad. Jadi bertindaklah, buatlah, beramallah seolah-olah benar-benar kita bersyukur dengan nikmat kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa cukuplah setakat itu. Saya faham muka-muka keresahan tu, saya faham. Dia dah berubah, kau tempat duduk, kejap kiri, kejap kanan, kejap ni tu kan.
Kejap tengok jam depan, jam belakang, nak confirmkan sama tak jam depan, jam belakang. Jadi tak silap saya jam tu lain sikit. Jadi alhamdulillah, insya-Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Kan, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sebab apa? Kita kena fahamlah kan. Tumbuh apa, tanam legundi tumbuh kelapa. Kan, terbit bunga pucuk mati. Kan? So jasa yang baik takkan saya lupa, sudah terpahat kat dalam hati. Tadi pengusi berpantun, saya pantun lah. Kan, budak-budak membawa galah nak menjolok pohon berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, jasa yang baik menjemput malam ni, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada malam ini. Cuma sedikit maklum